astronaut contohnya ataupun pengkaji-pengkaji, mereka ada satu stesen angkasa. Okay, dia macam satu small cargo ship gitu di mana mereka boleh buat kajian. Okay, mereka boleh buat kajian tentang, mereka boleh dapatkan maklumat-maklumat, mereka boleh mengkaji. So, tu adalah kegunaan angkasa lepas. So, dalam tu adalah macam oksigen, ada makanan, semua tu kan. So, tu adalah di mana mereka boleh meneruskan penyelidikan mereka. Dan juga kita ada kapal angkasa. So, ini adalah kapal angkasa. So, kapal angkasa ni lah yang digunakan untuk melakukan kita punya penerokaan alam angkasa lepas. Okay, so kita perlukan kapal angkasa untuk melakukan penerokaan. Apabila manusia boleh keluar daripada bumi ini. Jadi, sejarah permulaan penerokaan angkasa lepas, kita sambung. Roket hanya dapat terlepas daripada tarikan graviti bumi setelah mencapai kelajuan 40,000 km per jam ataupun 11 km per saat. Okay, hal laju lepas. Maksudnya roket, so ni adalah bumi kita. So roket ni dia hanya boleh keluar. Dia hanya boleh keluar daripada tarikan graviti bumi yang di pusat tu. Tarikan graviti bumi yang di pusat ni setelah dia mencapai 4,000. Okay, 4,000 km per jam. Jadi itulah jadi macam itulah baru roket boleh terlepas. Jadi bila roket boleh terlepas, kita pun berjaya, kita pun berjaya meneruskan penerokaan angkasa lepas. Bila roket berjaya keluar daripada bumi, kita boleh mula. Kita boleh mula sudah kita punya penerokaan angkasa lepas. Jadi selain itu kita juga ada satelit buatan, menggunakan roket. Jadi dengan pelancaran beberapa buah satelit buatan ke angkasa lepas menggunakan roket. Jadi bila roket itu digunakan, dia keluar daripada bumi, kita berjaya hantar beberapa satelit-satelit buatan. Beberapa satelit-satelit buatan ni untuk penerokaan angkasa lepas kita. Jadi pada abad ke-11, orang Cina melancarkan roket kecil yang diisi dengan serbuk mercun untuk berperang. So pada abad ke-11, orang Cina dia melancarkan roket kecil yang diisi dengan serbuk mercun untuk berperang. So sebab itulah idea tu berkembang. Idea tu berkembang dan roket mula dikenali di Eropah pada tahun 1804 apabila Converge mencipta roket yang mengandungi bahan letupan. Jadi inilah roket yang dicipta yang mengandungi bahan letupan. Jadi bila terdapat bahan letupan di dalam, kita boleh tengoklah roket tu pergi ke depan. So itulah roket dan juga penerokaan ni dia berkembang pengetahuan. Berkembang pengetahuan. Jadi pada tahun 1903 menemukan prinsip pendorongan roket dan mencadangkan penggunaan bahan bakar cecair. So ini adalah roket. So ini adalah roket yang menggunakan prinsip beliau, menggunakan bahan bakar cecair. So dalam ni adalah ada bahan bakar di dalam, barulah dia boleh bergerak ke depan. Dia boleh bergerak ke depan. So sejak orang Cina menemui serbuk mercun untuk berperang, so roket makin lama makin berkembang. Dan juga sebab itulah sekarang kita ada roket kita yang lebih canggih sebab dia pengetahuan makin berkembang disebabkan oleh penyelidikan. So sekarang kita ada ni Oktober 1957, Soviet Union successfully launched the world's first man-made satellite. So you have to remember ni. Jadi kamu kena hafal lah satelit yang pertama. Satelit pertama buatan manusia adalah Sputnik 1. So Sputnik 1 successfully launched the world's first man-made satellite into outer space. So maksudnya Soviet Union ni dia berjaya. Dia orang berjaya untuk
mencipta satu satelit buatan manusia yang dikenali sebagai Sputnik. Okay, the first third satellite. So dia sedikit bulat. Okay, ini adalah Sputnik 1. So itu adalah kita punya satelit yang pertama. Satelit yang pertama oleh Soviet Union. Okay, and then the United States of America first satellite Explorer 1 entered the orbit on 31st January 1958. So Amerika mereka ada satelit sendiri. Okay, mereka ada satelit sendiri, nama dia adalah Explorer 1 dan dia dikeluarkan pada 31 Januari 1958. Jadi kamu kena hafal lah. Yang susah sikit untuk chapter ni adalah kamu kena hafal tarik. Okay, kamu kena hafal tarik sebab nama dia pun adalah sejarah. Jadi bila kamu belajar sejarah macam dekat sekolah, okay, kamu belajar sejarah, apa yang kamu kena hafal? Kamu kena hafal sejarah dia, obviously dia punya salah sila dan juga dia punya tarik. Okay, so tu yang susah sikit pasal bab terakhir ni, kamu kena hafal tarik. Kadang-kadang dia akan tanya dalam soalan objektif, berapakah tarik dia? 1957, okay, 1958 contoh. Dan juga kamu kena hafal lah dia punya sejarah. Macam Soviet Union, dia buat satelit buatan manusia pertama, Sputnik, and then Amerika ada satelit pertama sendiri iaitu Explorer 1. So you have to remember, sometimes they will ask you in the objective question. Okay, jadi itulah yang susah sikit. Kamu kena hafal dia punya sejarah, salah sila dan juga dia punya tarik. Okay. Jadi kita teruskan, penerbakan angkasa lepas terus berkembang apabila Rusia melancarkan satelit ciptaan manusia yang pertama, iaitu Sputnik 1 ke angkasa lepas pada tahun 1957. Inilah Sputnik. And then sejak itu ahli astronomi, maksudnya ahli yang mengkaji angkasa lepas contohnya, dapat membuat kajian yang lebih tepat tentang angkasa lepas. Selepas Sputnik, beribu-ribu lagi satelit telah dilancarkan ke dalam orbit. Okay, so itu maksudnya kita boleh keluarkan satelit tanpa perlu menghantar orang, okay, macam astronaut untuk berada di luar bumi. Jadi mereka boleh menggunakan satelit. So satelit ni bolehlah mengkaji apa yang ada di angkasa lepas kita dan dia akan hantar ke pencawang di bumi supaya orang yang di bumi, which is kita, saintis, boleh mengkaji. Okay, boleh mengkaji apa yang ada di angkasa lepas without pergi keluar daripada bumi. Okay, jadi ini adalah slide yang terakhir. Okay, ini adalah slide yang terakhir. Jadi kamu kena hafal lah. Yang susah sikit pasal chapter ni, macam cikgu cakap, kamu kena hafal tarik dan juga kamu kena hafal peristiwa. Macam kamu punya sejarah dekat sekolah. Okay, jadi pada tahun 1926, okay, roket bahan api pertama dilancarkan oleh Robert Goddard dari Amerika. Jadi kamu kena hafal benda ni. Sputnik 1, kita ada Sputnik 2. Explorer 1 ni yang kamu kena hafal juga. Selalunya mereka akan tanya dalam soalan objektif. Okay, Explorer 1 adalah Amerika, Sputnik 1, Sputnik 2 adalah Rusia ataupun Soviet Union. Okay, and then juga selalunya yang mereka akan tanya adalah ni. Ini adalah yang selalunya ditanya juga, kamu kena hafal. Ada dalam buku teks, okay, kapal angkasa Amerika Syarikat Apollo 2 mendarat di permukaan bulan. Angkasawan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin berjaya menjejak kaki di permukaan bumi. So kamu kena hafal lah. Neil Armstrong adalah orang yang pertama berjaya menjejak kaki di permukaan bumi, okay? Dan kadang-kadang mereka akan tanya, apakah nama angkasa lepas, apakah kapal angkasa yang digunakan? Jadi, apakah kapal angkasa adalah Apollo 2. Jadi, kamu kena hafal. Kadang-kadang dia masuk dalam soalan objektif. And juga kadang-kadang yang selalu masuk adalah ni. Viking 1, Viking 2. Viking 1 dan Viking 2, Amerika Syarikat berjaya mendarat di planet Marikh. Jadi kamu kena hafal lah, Viking 1 dan Viking 2 dia mendarat di planet Marikh. Okay, dia mendarat di planet Marikh. And then yang selalu juga ditanya adalah
Ni, penempatan teleskop angkasa Hubble ke dalam orbit bumi oleh Discovery, iaitu kapal angkasa ulang-alik Amerika Syarikat. So maksudnya Amerika Syarikat ni ada satu kapal angkasa Discovery yang dia akan ulang-alik untuk melihat apa yang ada di angkasa lepas kita. Dan yang paling penting 2007. 2007 Datuk Dr. Sheikh Muzaffar bin Shukor, angkasawan Malaysia, angkasawan kita yang pertama sampai ke angkasa lepas. Jadi ini adalah sedikit sejarah yang kamu kena hafal untuk tingkatan 3 supaya kamu mudah menjawab soalan objektif. Soalnya mereka akan tanya. Jadi seperti biasa, kalau ada apa-apa yang kamu kurang faham, kamu boleh tanya cikgu dalam WhatsApp, Telegram ataupun dalam komen.